hari ni, kelas kita hari ni saya nak cerita berkaitan dua benda, iaitu yang pertama ialah macam mana untuk mengira bilangan sebutan. Bilangan sebutan bagi suatu ungkapan algebra. Bagi suatu ungkapan algebra. Alright. Okay, untuk mengira bilangan sebutan bagi suatu ungkapan algebra, dua benda je patut kita pertimbangkan, iaitu operasi tambah dan operasi tolak. Okay. Jadi operasi tambah dan operasi tolak ni adalah operasi aritmetik yang akan menentukan berapa bilangan sebutan algebra kita. Okay. Contoh, X tambah Y. Okay, kita ada pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Y. Jadi kita ada dua pemboleh ubah yang berbeza, itu X dan Y. Jadi kita tahu jika dia adalah pemboleh ubah yang tak serupa, maka kita tak boleh tambah operasi, kita tak boleh tambah pemboleh ubah tersebut. Maka X tambah Y ada dua pemboleh ubah yang berbeza dan ada satu operasi aritmetik. Jadi bilangan sebutan bagi ungkapan algebra ni ialah dua sebutan. Manakala jika contoh yang kedua, 2xy tolak 2x tambah 2. Okey, 2xy tolak 2x tambah 2. Semua adalah sebutan tak serupa dan kita ada dua operasi aritmetik. Jadi jika operasi aritmetik ni akan menentukan berapa bilangan sebutan. Okey, satu operasi aritmetik maksudnya dua sebutan. Kalau dua operasi aritmetik maksudnya ada tiga sebutan. Mana? 1, 2, 3 sebutan. Okey, macam mana pula jika dia melibatkan darab X darab Y? Awak kena tahu X darab Y ialah XY. Jadi jika dia tak ada operasi tambah ataupun tolak, dia hanya ada operasi darab, maka dia ada satu saja, satu sebutan. Maksudnya kalau dalam soalan tu tak ada operasi tambah ataupun tolak, hanya ada darab dan bahagi, maksudnya dia adalah satu saja sebutan. Okey, ataupun X bahagi Y. X bahagi Y pun sama, satu sebutan. Maksudnya dia tak ada operasi tolak atau tambah. Macam mana pula kalau dia ada tambah ataupun tolak? Contohnya X per Y tambah 3Y. Okay, tak sama walaupun nampak macam sama. Jadi dia ada satu operasi aritmetik, maka kita kenal pasti dia sebagai bilangan sebutan dia adalah dua sebutan. Okay, itu saja. Okay. Last sekali satu lagi contoh saya bagi. Contohnya 2x tambah P tolak 3. Okay, jadi tolak 3, 2x tambah P tolak 3 maksudnya ada dua operasi aritmetik. Jadi kita ada tiga sebutan. Itu ialah untuk bilangan, menentukan bilangan sebutan bagi suatu ungkapan algebra. Yang kita dapat simpulkan adalah yang membuatkan bilangan sebutan tu ada berapa adalah ada berapa bilangan kita punya, salah satu faktor ialah berapa bilangan kita punya operasi aritmetik. Satu operasi maksudnya ada dua, dua operasi maksudnya ada tiga sebutan. Tak ada langsung operasi tambah ataupun tolak, maka satu je sebutan. Okey, itu saja untuk yang tu. Okey, yang kedua saya nak masuk adalah berkaitan pendarapan dan pembahagian ungkapan algebra. Okay. Contoh, awak tengok muka surat 116. Okay, jadi boleh rujuk muka surat 116.
bagaimanakah anda mendarak dan membahagi ungkapan algebra? Jadi saya akan pergi mendarak dulu. Mendarak ungkapan algebra. Okey, macam mana nak mendarak ungkapan algebra? Contohnya, okey, kita ada 3A, macam ada dalam contoh teks dia bagi 3AB kuasa 2 darak 4A kuasa 3B. Okey, macam mana kita nak mendarak? Langkah yang pertama, kita pecah-pecahkan. Kalau dalam bahasa mudahnya, kita pecah-pecahkan kita punya sebutan. Kita ada dua sebutan. Sebenarnya ni adalah satu sebutan, sebab saya kata kalau dia adalah operasi darak, maka dia adalah satu sebutan. Jika adalah darak, maka kita pecahkan dia. 3AB kuasa 2 maksudnya 3A ada 1, 3A darak B ada 2, maka B darak B. 3 darak A darak B darak B. Okey, sebab tu dia kata 3A B kuasa 2. Maksudnya 3 ada 1, A ada 1, B ada 2. Itu B darak B. Darak 4 darak ada berapa A? 3. Jadi darak 3, darak A darak A darak A. Bukan A darak 3, tapi A sebenarnya didarak sebanyak 3 kali, darak dengan 1B. Okey, langkah yang seterusnya, kita darak nombor dengan nombor, iaitu 3 darak 4 adalah 12. 12, dan ingat, jika dia adalah darak, kita boleh tak tulis darak, ataupun kita boleh tulis darak jika dia melibatkan pemboleh ubah. Jika adalah nombor biasa, tak boleh. Okey, jadi bila dia melibatkan pemboleh ubah, maka kita boleh buang operasi darak. Jadi kita letak dia dekat dia sini. Ataupun kita boleh juga buat 12A. A ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4A. Maka 12 darak A kuasa 4. Darak ada berapa B? 1, 2, 3. 3B. Di B kuasa 3. Jadi, awak nampak bezanya? Darak sebenarnya tak ada darak pun boleh, ada darak pun boleh. Jadi, bila mendarak ungkapan algebra, jawapan akhirnya mestilah tak ada operasi darak. Jadi, 12 A kuasa 4 B kuasa 3. Itu ialah jawapan dia. Jadi, berapa bilangan sebutan dia? 1 sebutan. Okey, itu ialah yang pertama. Saya tunjuk pula contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Contoh 2. 3x darak 5x kuasa 2. Okey, macam mana kita nak buat? Jadi sama macam tadi, 3 darak x darak 5 darak x kuasa 2. Maksudnya darak 2 kali x. Lepas tu kemudian nombor darak dengan nombor. 3 darak 5, 15 x. X ada 3x, maksudnya 15x kuasa 3. Nak tulis 15 darak x kuasa 3 pun boleh, tapi jawapan akhir mestilah 15x kuasa 3. Kalau awak tulis 15 darak x kuasa 3, tu belum lagi jawapan akhir. Okey, kita tengok satu lagi contoh. Contoh 3. Okey, contoh 3, contohnya 3P darak P kuasa PQ kuasa 2. Okay. Jadi, macam mana nak darak dia? Jadi, 3 darak P darak P darak Q darak Q. Jadi, dapatlah 3P kuasa 2 Q kuasa 2. Okay. Itu untuk darak. Kemudian, kita nak tengok pula adalah macam mana pula kita nak membahagi. Kita nak membahagi ungkapan algebra. Jadi yang seterusnya adalah membahagi. Membahagi ungkapan algebra. Okey, sebelum kita membahagi, awak kena tahu adalah, okey, kita tengok satu contoh. 20 M kuasa 4 N kuasa 2 bahagi
5 N kuasa 2 N kuasa 3. Okey, untuk yang ni macam mana kita nak tukar bentuk dia? Bahagi, kalau kita tahu A bahagi B, jika A bahagi B kita tahu adalah sama dengan A per B. Okey, ni yang kita belajar masa kita belajar nisbah. Okey, jadi bila macam ni maksudnya kita tukar dia kepada bentuk ni. 20 M kuasa 4 N kuasa 2 per 5 N kuasa 2 N kuasa 3. Okey, kemudian kita pecah-pecahkan dia. 20 darab M ada 4, so darab M darab M darab M darab M. Darab N ada 2, maka didarab sebanyak 2 kali. Okey, kemudian bawah pula 5 darab M 2 kali, iaitu M darab M darab dengan N darab N darab N. Sebab N kuasa 3 maksudnya N didarab sebanyak 3 kali. Okey, langkah yang seterusnya sama macam operasi darab. Nombor mestilah dibahagi dengan nombor. Pemboleh ubah boleh dimasukkan dengan pemboleh ubah yang sama. Okey, jadi 20 bahagi 5, kita tahu 20 bahagi 5 adalah 4. Okey, jadi untuk yang ni macam mana kita nak selesaikan? Awak nak tahu bila awak nak selesaikan pemboleh ubah, jika ada satu pemboleh ubah di atas, maka pemboleh ubah di bawah boleh dimasukkan. Maksudnya kita potong siap-siap M di atas dan M di bawah. Dia mesti berpasangan. Jika kita nak potong, dia mesti berpasangan. M tak boleh potong dengan N. Jadi M hanya dengan M. Kemudian ada lagi M, ada M lagi. Okay, kemudian M ada, bawah tak ada N, so kita tak boleh dah masukkan. Kemudian kita masukkan N pula. N, 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 N. Okay, kemudian tadi saya dah bahagi 20 bahagi 5, 4. Jadi yang tinggal adalah apa? M. Di atas tinggal adalah M2, maka M kuasa 2 tak ada dah. Di bawah yang tinggal adalah tadi, yang tinggal adalah apa? N, 1 N. Di atas ada 2M, ada 4 M kuasa 2 per dengan N. Okey, itu ialah contoh yang pertama. Kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, contoh yang pertama tadi, contoh yang kedua, 21XY darab 6X bahagi 14Y kuasa 3Z. Okey, macam mana kita nak selesaikan dia? Ingat darab mesti duduk di atas, bahagi maksudnya ungkapan duduk di bawah. Jadi 21XY darab 6X per 14Y kuasa 3Z. Okey, jadi langkah yang seterusnya kita pecahkan dia. Okey, macam mana nak pecahkan? 21 darab X darab Y darab 6 darab X. Yang tu habis dah. Jadi 14 darab Y darab Y darab Y, iaitu Y kuasa 3 ada 3 darab dengan Z. Okey, langkah yang seterusnya, kita masukkan nombor dengan nombor. Pemboleh ubah yang sama mestilah masuk dengan pemboleh ubah yang serupa. Okey, jadi 21, awak tekan je kalkulator, 21 darab 6 bahagi 14. Ataupun kalau awak masuk, awak masukkan 21 dengan 14, saya masukkan dengan sifar 7. Saya dapat 21 bagi 7, 3. 21 bagi 14 bagi 7, 2. Kemudian saya masukkan 2 dengan sifar 6, saya dapatlah 3. Jadi 3 darab 3, saya dapat 9. Okey, kemudian X, ada tak X kat bawah? Tak ada. So ia ada X saja kan. X ada berapa? 2. Maka saya akan dapat X kuasa 2. Okey, kemudian apa lagi yang tinggal? Yang tinggal adalah Y. Y ada tak di bawah? Ada. Maka kita masukkan Y dan Y. Maka atas dah tak ada dah, tinggal 3 darab 3 dah 9. X darab X, X kuasa 2 per
Yang tinggal adalah ada berapa Y? 1, 2. Y kuasa 2 ada 1 Z. Okey, jadi kita dapatlah 9X kuasa 2 per Y kuasa 2 Z. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Sekian, terima kasih.